Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua pengerusi, Barisan Hakim, saudara dan saudari, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. saya titipkan buat anda semua. Warga bumi bertuah. Hadirin, hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk kita berbicara dari hati ke hati agar segala persepsi dan interpretasi yang ada dalam diri kita tinggalkan sepi. Cukuplah peristiwa berdarah 53 tahun yang lalu menjadi ibrah kepada seluruh penduduk bumi bertuah ini. Hanya kerana persepsi dan provokasi, hilang segala toleransi, musnah segala akal dan budi. Namun, percayalah, nukilan demi nukilan, sejarah yang tercipta ini sebenarnya telah memahatkan sebuah seruan perpaduan yang penuh dengan hikmahnya. Berkat kesabaran dan kejituan pemimpin pada ketika itu, akhirnya yang keruh kita berjaya jernihkan, yang hitam kita telah putihkan, dan yang marah kita mampu redakan. Siulan ungkapan rukun negara mula meniti di bibir rakyat jelata bermula 31 Ogos 1970 sehingga kini. Namun, rukun negara seolah-olah ditinggalkan sepi, dibiar tanpa ada yang mengerti, sehingga moral dan jati diri diambang kemusnahan yang abadi. Oleh itu, atas dasar sebagai pewaris bangsa yang tidak mahukan perpecahan dan perbalahan, ayo kita sama-sama hayati satu tinta bicara, rukun yang 5, rukun kita bersama. Saudara dan saudari, rukun yang 5, rukun kita bersama. Akan saya bawakan kepada anda sebuah dimensi bicara untuk kita memahami serta meneliti aspirasi murni rukun negara, gagasan ideologi Mageran untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dan mewujudkan kehidupan kita yang lebih demokratik. Tuntasnya, 2 kisah akan saya sediakan kepada anda sebagai bekalan untuk kita bawa bersama di medan perjuangan menjadi bukti betapa sebenarnya jatuh dan bangun sebuah negara itu terletak di pundak anak bangsanya. Saudara dan saudari, pertama, agama itu peribadi. Ibarat jalan di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak. Seorang pendeta lama pernah menukilkan, hidup ini perlukan Tuhan kerana Tuhan itu tujuan pengabdian. Sebab itu, rukun pertama dalam rukun negara mengangkat agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Namun, kita tidak pernah menafikan agama-agama dan kepercayaan bangsa-bangsa yang lain, menunjukkan kepada kita bagaimana kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan pegangan utama seseorang anak bangsa. Namun, realitinya pada hari ini, kita semakin tenat dengan akal budi diri sendiri, sehingga tiada lagi sifat menghormati. Lihatlah bagaimana isu penghinaan terhadap agama Islam oleh penganut agama Islam sendiri. Malahan, kelab komedi berdiri diperjuangkan untuk tidak diambil tindakan meskipun agama menjadi cercaan. Bukan hanya agama Islam sahaja dicaci, dimaki, namun agama-agama lain turut menerima tempiasnya. Cuba anda bayangkan, adakah kita mahu nasib negara Malaysia tercinta ini sama seperti di China sana? Kepelbagaian agama tidak diraih, kewujudan bangsa-bangsa lain dinafikan, sehingga akhirnya pembunuhan menjadi jalan pengalihan. Kedua, pemimpin dan rakyat berpisah tiada. Ibarat telah sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Kita sepatutnya berbangga kerana banyak negara dalam dunia ini, Malaysia masih lagi mengamalkan negara raja berperlembagaan. Cukuplah kejatuhan kerajaan beraja Korea Selatan, Mauritius, Samoa dan Nepal menjadi bukti betapa kegagalan pemerintah dan rakyat bersatu akhirnya membawa kepada kemusnahan abadi.
Ingatlah, membina sebuah tamadun bangsa itu tinggi nilai dan harganya. Kerana itulah rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, juga mentaati raja-raja. Kita sebenarnya beruntung berada dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan, yang tidak pernah menafikan hak rakyat negaranya. Buktinya, perlembagaan persekutuan memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaannya kita semua sebagai warga negara. Hadirin, peristiwa 13 Mei 1969 cukup mengajar kita betapa sebenarnya persefahaman itulah kunci utama dalam kita menyemai sebuah perpaduan yang harmoni. Andai rukun itu kita gagal untuk hayati, fikirkanlah apa yang berlaku untuk kita generasi yang sedang meneliti ini. Rukun berlaku untuk generasi yang sedang meneliti ini. Yang 5 itu sematkan dalam jiwa dan hati. Zahirkan dengan perbuatan yang murni dan hayatilah dengan penuh dan akal dan budi. Kerana saya percaya jiwa-jiwa di hadapan saya ini adalah jiwa yang penuh dengan kasih murni. Selamatkanlah negara kita dari jatuh ke tangan kita sendiri. Biarlah kita rebah menahan kerikil yang jatuh menimpa. Namun akhirnya kita tersenyum melihat tersegar indah istana tamadun bangsa yang penuh dengan rukun-rukunnya. Percayalah, rukun yang 5, rukun kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.